real lah. Allah Akbar. Okay. So ni nanti ni ada anak panah lah. Nanti kejap lagi saya buat anak panah. Okay, boleh. So, dia keluar menu dan kita akan pilih satu input. Input tu menu lah. Okay. So, nak menyenangkan kerja kita. Tak nak pening-pening. Guys, kalau ada soalan tanya Jangan diam-diam je. Okay, sir. Menu. Menu ni adalah variable dia lah. So, kita kena create satu variable. Nama variable dia menu. Okay. So, kalau bila kita ada menu macam ni, the best way is kita guna switch case lah. Switch case. So, switch case punya flowchart awak kena ingat lah. Ni saya tak boleh lah nak tolong-tolong ni kan awak kena ingat. Ini sebab kalau tak salah saya ada lukis dulu sebab dia tak ada dalam ni kan. Dia tak ada dalam slide. Okay. So, case 1 menu equals to 1. Bawa ke tepi boleh tak? Okay, menu 1, menu 2, menu 3 lah. Okay, dekat sini dia tak specified. Dia tak specified awak kena sentiasa tunjukkan menu. So, terpulang pada awak nak terus end ataupun awak nak buat while. Maksudnya dia akan continuous looping ataupun dia akan loop balik kepada paparan menu. Habis awak pilih ni, dah habis buat semua benda, dia akan tunjuk ni balik menu balik. So, ni terpulang lah. Sorry, ni 2, ni 3. Okay, ni terpulang pada awak lah kalau awak nak buat. Tapi pada saya better awak buat lah. Okay. So, yang ni loop. Okay, ni akan endless loop lah. Kalau buat macam ni, dia akan sentiasa loop lah. Dia akan loop. Okay. Sebelum kita pening kepala, baik saya buat anak panah. Ya, saya. Itu bukan loop, itu dikira calling je. Itu calling je. Kebanyakan you guys memang akan buat calling saja. Sebenarnya saya tak kata benda tu ni saya punya garisan sengit-sengit tau. Kalau korang guna pensel, guna 8 baris Ini sebab saya just nak tunjuk dalam ni kan. Okay, so ni nanti akan ada default. Selalunya apa yang you guys buat adalah habis dia buat semua benda ni, dia akan call balik function ni. Ni kira awak masukkan dalam satu function lain ataupun awak call balik main. Yang tu kita panggil apa dalam nota ada recursion kalau tak salah saya. Recursive lah. Maksudnya dah habis, awak pergi balik ke atas. So, which is saya tak menggalakkan lah benda-benda macam tu.
Saya lukis ni memang sengit-sengit lah So bertabahlah. Saya cuba sedaya upaya supaya tak sengit tapi dia sengit juga. So harap sabar. Okay. So ni sebabkan kita punya ni Allah Akbar salah. Ni kat sini katanya. Sebab kita punya condition kita kat bawah. So maksudnya ni adalah do while. Do while lah. Boleh. Okay, yang bawah ni sebelum dia pergi kepada do while tu, kita ada default lah. So ingat sekali lagi default dia tak ada condition. So kita tak perlu buat banyak lah. Okay, default dia biasa kita akan buat invalid selection. Okay, invalid selection. Lepas tu boleh sambung balik lah. Sambung kepada looping balik, looping menu balik. Okay, nampak saya punya tu macam sengit-sengit tu. Jangan ikut lah. Awak buat garis lurus Okay, sir. Okay, do what I say. Don't do what I do. Macam tu. Okay, first kali is paparkan maklumat. So, the best way is kita guna, sebab kita dah belajar kan benda ni. The best way is kita guna function. Kita buatlah satu function, nama function tak payah pening. Guna je apa tu? Nama yang dia bagi, papa. Allah Akbar. Macam tu. Okay, papa ni kita tahulah papa maklumat. Okay, ni satu function. Then the second one is tambah. Tambahlah. Tak. Dalam test awak jangan pening nak pilih nama sampai setengah jam nak pilih nama. Apa benda nama function aku nak bagi ni. Last buang masa setengah jam sebab nak fikir nama je. Okay? Jangan pening-pening. Belasah je. Okay, last sekali adalah logout. Logout ni maksudnya dia akan keluar daripada looping ni lah. Allah Allah. Saya lupa lah nak buat ni. Looping ni kalau selain daripada satu dia akan keluar lah daripada looping ni. So maknanya kat sini sebabkan kita nak log out, so kita set lah sini sebagai satu loop sama dengan selain daripada satu. So loop dengan kosong supaya habis je ni nanti dia akan keluar lah. Habis je ni dia akan pergi kat loop ni, loop kosong dia akan keluar lah daripada sini. Okay. Ini step yang pertama. Ni belum coding lagi ya? Belum coding lagi. Sabar. Dah ada yang ngantuk ke? Let lu. Okay. Boleh. Ini adalah untuk main. Function main. Ada soalan? Baru function main belum masuk lagi display dengan add. Ada dua je sebenarnya, display dengan add. Boleh ada soalan? Nampak ke tak? Kecil sangat ke apa? Dan memang tak ada soalan. Orang lain. Saya kisah orang lain ni. Sir. Dia krik-krik lalas dia. Ya saya. Siapa yang bercakap?
Yang menu 3 tu kan, dia memang satu tu je. Lepas tu tak payah letak logout lah. Okay, Dia letak kosong. sebenarnya dia tak ada cakap kat sini ada login logout tau. Tapi kita assume sebab logout tu exit. So kita assume logout ni maksudnya terus end. Terus habiskan. So selagi bukan 3, selagi tu dia akan ulang lah sini. So yang ni cara yang saya buat. Kalau awak nak buat, selagi menu contoh kat sini awak buat looping kat sini, menu tak sama dengan 3. Ni huruf kecil. Menu tak sama dengan 3 pun boleh juga. Kalau buat macam ni tak payah buat apa-apa. Ni tak perlu. Ni terus je pergi sini. Faham? Bila tekan Faham. 3, dia terus keep yang ni, dia terus check 3, terus dia end. Terus dia keluar. Faham? So ada dua cara lah. Dia ada banyak cara sebenarnya. Tapi yang saya buat tadi yang paling senang saya nak tunjuk kat awak. Saya buatlah dua variable. Satu loop untuk control endless loop. Untuk control loop bagi menu tu. Dan another one is menu untuk pilih menu. Saya tak nak gabungkan. Dari segi penjimatan, better gabungkan. Tapi dari segi nak senang faham, ni lagi senang faham lah. Sebab awak ada dua variable. Satu untuk control looping. Looping tu akan sentiasa looping sampailah awak tekan menu nombor 3 dan baru dia keluar. Dan another one is pilihan menu. Menu mana yang awak nak. Okay, boleh. Soalan, ni kalau awak guna switch case, ni lah cara dia. Ni yang saya suruh awak lukis dalam awak punya flowchart untuk projek kan. Ni sepatutnya macam ni lah. I mean tak macam ni lah, of course lah. Kena lurus lah. Ni anak panah dia tunggang terbalik. Tapi faham je lah. Faham lah maksudnya buat better than this one lah maksudnya. Okay, boleh. Right. The next one kita nak tengok ni, Papa. So Papa ni, kita create another, saya letak sebelah je lah. Ini untuk Papa. Okay. So Papa maksudnya dia akan call function ni. Function Papa yang atas ni. Okay. Then apa yang ada dalam paparan. Sebab kita ada 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. So it depends on cara kita initialize sebelum ni. Kalau for example, saya rasa better saya tunjuk ni kot. Better saya tunjuk you punya nota. November. Okay. Kat dalam nota ni, it depends on macam mana you declare you punya structure. Sebab dia syarat kat sini you kena guna structure. So katakan you guna structure, then you guna array of structure. So you kat sini nanti you akan buat looping lah untuk setiap array of structure. Tapi kalau you create this one bukan array of structure, you just buat normal structure. So kat sini tak perlu looping, you just printf satu-satu lah. Okay, tu cara dia. Okay, tapi disebabkan ini saya yang buat, so saya akan tunjuk teknik saya lah. Kalau awak rasa macam teknik saya ni sesuai dan awak faham, boleh gunakan. Okay. And yang saya katakan ni ni. Yang ni array of structure. Kalau awak buat array of structure, maknanya awak dah declare siap-siap 10. Tapi yang awak isi cuma 5. So nanti bila awak paparkan, awak akan paparkan 10. Cuma
Yang ada maklumat 5 yang atas lah, 5 yang bawah tak ada. Faham? Okay, tapi kalau awak tak buat array of structure, sebab syarat dia bukan array of structure. Syarat dia adalah structure. So kalau awak tak buat array of structure, awak boleh guna normal structure. Ni. Awak terus declare kat sini. Macam ni. Structure, employee 1, employee 2. Sekejap, ada employee saya rasa kat sini. Sorry, ni dah array of structure. Macam ni lah. Awak just buat macam ni. Employee 1, employee 2. Pun boleh. Tapi nanti bila awak nak paparkan, awak kena paparkan satu-satu lah. Tak boleh buat looping lah. Faham eh? So macam saya nak buat array of structure ni. Kalau awak rasa macam ni lah employee tadi. Tapi ni additional. Macam ni. Saya nak macam ni. So sebab apa? Sebab saya nak guna ni. For. Sebab saya nak guna for. Okay. So apa yang saya boleh buat adalah saya buat looping. So looping looping yang paling senang for lah. Tapi kalau nak buat dia punya flowchart sama je. For ke, while ke. Sorry. For dengan while samalah dia punya ni. Kalau do while lain lah. Okay, katakan saya guna I sama dengan kosong. And I less than 10. Okay, kat sini nanti ada I++ lah. Macam panjang sangat je. I++. Okay, apa yang perlu ada dalam I ni disebabkan ni adalah paparan saja. Saya buat macam ni lah, senang. Disebabkan ni hanya paparan saja. So kita buat display sajalah kat sini. Display, saya guna yang ni. Okay. Name dengan salary. Name, salary. Okay. So buatlah dia punya yang ni looping dia. Oh ya, saya lupa satu lagi. Yes no tu kena ada. Insert text. Okay. Yes ni kena ada. Allah Akbar. Yes ni kena ada. Yes ni kena ada. Yes ni kena ada. Okay. Lepas tu kena ada no lah, of course. Sorry, saya lupa tadi. Dalam kepala je lah ingat. Awak jangan macam tu ni sebab saya lupa. Lupa tolak markah lah. Tu je.
Awak jangan assume lah ajar kita orang. Takkanlah saya tak tahu mana yes mana no. Saya buat test sebab saya nak tahu awak faham ke tak faham lah. Sebab tu you kena buat. Okay, yes no ni. Ni pun kena ada lah yes no ni. Yes kat sini. No kat sini. Okay. Ni untuk paparan lah. Maksudnya selagi I dia belum 10, 9 dia sebab dia start dengan 0 kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selagi belum 9 dia akan keep on looping and dia paparkan lah structure kita tu. Array of structure. Okay, boleh? Boleh? Right. Itu untuk display. So display senang. You just print F je. Kita masuk part yang susah iaitu add. Okay, sebelum masuk add, ada soalan tak? Yang risau takut saya shock sendiri je. Bagus soalan dia. Kenapa nak ni looping ni Kenapa nak Okay, bagus soalan dia. Ada siapa nak tolong saya tak? Sebelum saya nak minum jap. Tak ada, tak nak tolong tak apa, saya jawab sendiri . Okay, sebab tadi saya kata syarat untuk soalan ni mesti guna structure. So saya kata tadi sama ada awak nak guna array of structure ataupun awak nak guna normal structure macam ni. Maksudnya bila awak create variable, bukan variable, objek lah. Saya tak panggil dia sebenarnya variable tapi saya panggil dia sebagai objek. Bila awak create objek, satu objek ni dia ada benda-benda ni semua dalam dia kan, dalam structure ni. So objek ni bukan array, bukan sebahagian daripada element of array. Kalau awak nak guna yang macam ni, awak tak perlu buat looping. Tapi saya nak buat yang macam ni, array of structure. Maksudnya saya akan create macam ni, struct book B100. So saya akan ada 100 benda yang nama dia B, tapi dia ada 100 elemen dan setiap elemen ada benda ni, 3 benda ni. So saya nak buat macam ni. Sebab tu saya buat looping. So saya akan looping lah, tapi saya tak buatlah 100 kan, sebab syarat dia nak 10 je. 5 campur 5 je. Boleh? Sebab tu saya buat looping kat sini. 10. Kenapa kosong tak sampai 10? Sampai 9 je sebab saya start dengan kosong. Okay? Boleh? Ada soalan lain? Okay? Okay, kita pergi kepada yang the next one iaitu tambah lah. Okay? So tambah ni kita ada banyak cara. Tapi secara logiknya bila kita nak tambah, kita akan tambah satu data, kita akan tambah satu per satu. Kita tak akan tambah sekali arung 5 tu. Kan contoh kat sini kata boleh tambah lagi 5. Kita tak akan tambah secara logiknya lah. Satu sistem tu dia tak akan tambah sekaligus 5. Dia akan tambah satu. Then habis dia tambah satu, dia pergi balik pada menu. Sampai kat menu, dia akan tanya nak buat apa. Kalau nak tambah lagi yang lain. So you tak akan tambah sekaligus 5. Okay? Point dia kat situ. So tak perlu buat looping kat sini. Walaupun bukan ada 5 lagi tempat kosong lah. Yes, ada 5 lagi tempat kosong. Tapi bila you tambah, you tak akan tambah sekali 5. You akan tambah 1. Then the next one tambah lagi 1. So looping next one tu bukan looping dalam ni. Looping dia looping ni. Looping yang kat luar kat menu ni. Faham So you jangan, sebab secara logiknya orang tak akan tambah sekali arung 5 kecuali kalau tapi selalu sistem dia akan tambah satu-satu. Dia tak akan buat tambah sekali 5. Kecuali memang kalau sistem tu untuk menambah secara bulk, secara banyak. Tu lain lah. Okay. So yang ni kita nak tambah satu per satu. So bila kita nak tambah satu per satu, kita kena start. Sebab kita punya array, sebab saya nak guna array. Dan plan saya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dah ada data. So bila saya nak tambah, saya tak boleh tambah, start kosong balik. Nanti dia override lah. Saya tak nak kacau yang 5 yang dah siap. Saya nak start dengan yang ke 6, 7, 8, 9, 10 tu. Okay. So saya kena ada satu lagi variable. So variable
So variable saya, katakan variable saya saya kena set satu variable lah kat sini. Variable tu nama dia data. So data saya akan start dengan nombor 5 lah. 0, 1, 2, 3, 4. Yang kelima yang kelima tu maksudnya data yang keenam lah. Okay. Data 5 ni maksudnya kat sini, bila saya tambah, saya akan tambah indeks ke-5, iaitu data ke-6. Okay, sebab indeks kosong adalah data pertama. Indeks 1, data kedua, and so on. Okay. So ni nanti kejap lagi saya selit lah kat sini. Right. So, macam biasa, saya ambil ni lah pendek sikit. Macam biasa bila awak nak tambah data, bila kita nak user tambah data, kita kena bagi tahu user, okay, tambah data, sila tambah data. Data apa? Okay, kita nak nama dengan salary. So, enter employee name. Enter employee name. Okay. So, bila dia dah bagi arahan, kita akan tunggulah. Tunggu employee name. E dot E data dot name, sebab kita guna structure kan. Okay, tengok balik ni. Tengok balik yang ni. Ni. Kita guna macam ni. So saya assume bila kita buat structure, nama dia E lah. Okay. Yang ni b1.name. Saya guna E. E kurungan, saya tak guna I, saya guna data. Sebab kenapa saya guna data? Sebab saya nak keep track ni. Okay. Then lepas name, kita nak dia punya salary. Okay. Dah habis ni, nak buat apa? Data kena tambah satu lah. Sebab nanti next round, kita nak masukkan data yang ke-6 tu, kita nak masukkan data ke-7 pula. Kalau kita tak add kat sini, ni kita kena plus lah. Kalau kita tak tambah kat sini, nanti dia akan override data yang ke-6. Dia akan sentiasa isi data yang ke-6 je. Dia tak akan pergi the next one and so on lah. Okay. Ni rapat sangat ni. Okay. Right. So the problem nanti, sekejap. Sebelum saya ceritakan pasal problem, kita masuk je dulu sini. Dia punya arrow dia. Hal saya rajin sangat ni. Okay. Right. Boleh Okay, masalah dia kat sini, kita akan sentiasa tambah data, tapi kita tak limitkan bila kita nak stop tambah data. Sebab dia kata hanya boleh tambah 5 je, tak boleh lebih. Kan? So maksudnya kat sini, kita kena ada satu teknik ataupun satu filter untuk detect jika data tu dah full. Maksudnya kalau data tu dah 5 kan, kita dah ada 0, 1, 2, 3, 4 dah ada. So kita benarkan 5, 6, 7, 8, 9. So data 9 tu last. Sebab kita set 10 je kan.
So bila dia nak masuk data yang ke-10, sepatutnya tak boleh lah. Okay. So kita kena create satu filter kat sini. Okay, filter dia senang je. Kita guna ni je lah. Kita guna if else je lah. Okay. So dekat sini kita kena set if data less than 9 dibenarkan. Data kurang daripada bukan 10 ni 9. Betul lah 10. Jadi kalau 9 maksudnya less or equal. So saya malah nak buat equal. So buat je data less than 10. Okay. Kalau yes, baru kita benarkan dia masuk data. Kalau no, maksudnya data tu dah penuh. Data dah penuh, jangan bagi dia masuk lagi. Faham? Okay. Kenapa tak boleh masuk lagi, cik? Sampai 10. Sebab kita dah memang set 10 je. Sebab dalam soalan 5 campur 5. 5 dah ada, campur lagi 5. Jangan pening. Okay. So yes kat sini. Okay. No nak buat apa? No kita kena. Maksudnya else lah. Else nak buat apa? Else adalah kita kena bagi tahu kita kena bagi tahu, alamak, kiri ke kanan. Ya. Bawa ke tepi sikit. Mana anak panah ni degil pula. Okay. Okay, kalau yes kat situ, kalau no dekat sinilah. Okay, no, kita nak bagi tahu dia database full. Okay, kita tak bagi tahu. Okay, kena ingat dalam sistem, bila kita buat sistem, kita tak benarkan atau kita buat limitation, some limitation lah. Okay, bila kita buat some limitation, kita kena bagi tahu user what is the limitation. Sebab kalau tak, user buat tak jadi, buat tak jadi, lelas user pun tak faham kenapa tak jadi. So kita kena bagi tahu kat sini data already full. Okay, maksudnya data dah penuh. Okay, so bila data dah penuh, kita terus pergi pada end lah. End. Okay, boleh. So tu je lah flowchart dia. Pening kan flowchart dia. Boleh, ada soalan? Anak panah tu memang ke end terus ke? Terus ke end. Maksudnya dia ada dalam flowchart tu ada if, lepas tu ada else, dah tu je. Dalam if tu panjang lah, macam-macam. Dalam else tu ada satu printf dah, lepas tu dah. Boleh Boleh. Ni baru flowchart tau. Ni baru flowchart. Siapa yang dah pening tu boleh pergi dapur je ambil Panadol. Markah semua berapa Maka sekejap. Ni berapa persen Saya tak ingat. Ni rasa macam 30% kot. Sana nak tengok markah awak. Okay. Laptop saya slow.
Terima kasih lah. Tiba-tiba je slow. Oh sorry, 20% je. Practical test 20%. Lab 20% je. Satu soalan 20% je. Satu soalan yang panjang macam tu 20%. Maksudnya kalau buat flowchart, dapatlah dalam uh, 5% ke 10% macam tu lah. 10 kot, saya tak pasti lah. So coding lagi 10% lah macam tu lah. Dia bagi dua. Ataupun mungkin flowchart 5%, dia punya tu 15%, something like that lah. Okay? Boleh? Okay, jom kita buat dia punya coding dia. Okay? Macam biasalah. Yang ni jangan tanya saya macam mana nak buat Si ni dah biasa kan. Okay. Um, okay. Right. Nampak Saya buat sebelah-sebelah. Nampak. Okay, first kali, sebelum awak buat apa-apa, awak kena pastikan awak punya code blocks ni boleh running, boleh function. So, bila awak buat macam ni, kan, awak tak buat apa-apa lagi ni. So, awak compile and run. Sepatutnya dia keluarlah hello world. Kalau awak macam ni pun awak klik dia dah ada error, maksudnya something wrong. Faham Okay, teknik untuk jawab ataupun teknik untuk buat coding ni, awak buat sikit, compile. Buat sikit, compile. Buat sikit, compile. Jangan dah siap semua baru compile. Okay, sebab once awak dah create semua, dah ni, baru nak compile, baru awak jumpa error, masa tu awak pening lah. Kalau awak tambah sikit compile, mula-mula jadi. Lepas tu bila awak tambah sikit, keluar error. Awak tahu yang tambah sikit tu lah yang menyebabkan error. Okay? Okay, first kali, kita buang stdlib ni. Kita tak guna stdlib. Okay. Ni pun kita guna void. Ni buang lah. Menyibuk ni. Okay, dalam ni kita guna void. Okay. Saya ubah semua benda-benda tu kan. Sebelum saya nak tambah ni coding yang saya ni, compile balik. Boleh run tak? Okay. Tak ada error kan? So, okay lah. Boleh so teknik dia macam tu je. Rasa macam lah bangang. Takkanlah ada error tambah satu print kot. Yes. Nampak macam simple je. Tapi nanti bila awak buat, masa tu lah baru rasa macam pasal banyak sangat error ni. Okay. Sebabkan saya malas, saya buat macam ni je lah. Okay. /n. Yang saya tunjuk kat awak sekarang ni, ini shortcut tau. Bukan shortcut lah, maksudnya ni adalah untuk ni kalau saya buat lah. Kalau saya buat memang sebab macam ni. Sebab tu kadang-kadang awak nampak macam kejap ni dia buat. Yes, saya buat macam ni lah. Inilah dia cara dia. Cara okay. Cara shortcut lah senang cerita. Saya copy paste je. Tapi kalau awak nak buat satu persatu boleh je. Sekejap. /n. /n.
Spacebar je lah. Okay. Pastikan dia keluar ni ya. Kalau dia dah keluar ni, okay. Cun. Okay, boleh. Okay. Dalam ni tadi saya lupa ni, data 5 ni nak kena ada ni. Okay, something like this lah. Macam tu lah, lebih kurang. Okay. Right. So, kita kena set data 5. Dan juga kita kena set structure kita. So, kita create lah satu structure. Struct. Kalau awak ingat lagi, struct ni dia ada banyak cara lah. Sekejap, saya tunjuk balik dalam nota. Awak boleh guna ni, struct bagi nama. Lepas tu awak create objek dia. Atau struct bagi nama, terus create objek. Atau struct tak ada nama, terus create objek. Okay, saya nak guna yang ni sebab saya tahu coding saya nanti tak perlu nak tambah-tambah. So struct saya tak bagi nama. Kat sini saya terus E employee 10. Okay. Benda yang kena ada. Allah Akbar. Benda yang kena ada adalah string name, character name. Katakan saya letak 30 huruf untuk name. Allah Akbar. Dan float salary. 2 benda je. Kan sebab soalan dia, mana soalan dia tadi? Soalan dia kata nama dengan apa ni? Salary. Salary dia dalam bentuk float lah. Sebab ada sen-sen ni kan. Okay. So ni saya create dulu. Boleh? Salary tu tak kena letak kurungan rasa. Number dia berapa. Kurungan apa tu? Salary tak payah. Okay, ni kenapa ni kena letak kurungan, ni tak payah kurungan? Ini string. Salary float. Okay. Tapi sir kata ada 10 ada 10 employee. Yes, 10 tu kat sini. Maksudnya ada 10 objek. So nanti awak akan ada E0 name, E0.name, E0.salary, E1.name, E1.salary, E2.name, E2.salary, and so on sampai E9. E9.name dengan E9.salary. Faham? Faham kan? Okay. Right. So awak boleh salah satulah. Saya malas, saya guna ni lah. Baik. Ada lagi yang baru masuk. Okay. Right. Then kita nak ni, kita nak masukkan nilai awal ataupun initialization. Kita nak initialize kat sini. Okay. So kita masukkanlah, disebabkan kita punya teknik ni guna ni satu persatu, kita kena masukkan satu persatu lah kat sini. Kita ada Ali dengan kita ada ni lah. Okay. So kita buatlah E0 sama dengan betul. Ali, koma 210. Okay. Ini untuk orang pertama. Orang kedua sampai ke 5.
Macam mana saya buat ni? So, macam mana saya buat ni? Okay. Saya highlight mana yang saya nak copy. Saya klik, saya hold control. Saya klik and drag. Itu copy paste. Copy paste ni lah. Copy paste pantas. Kata 20%. 30%. Then apa buat soalan ni? Racist betul. Ali Abu Ahmad gaji rendah. Ben Chong gaji tinggi. Are betul. Okay. Then dia kata ada error kat sini. Apa error dia? Dia kata previous declaration of E was here. Masukkan dalam ni. Dia kata expected before token. Oh, tak boleh lah. Saya tak boleh buat yang teknik yang ni sebab saya nak ni saya kena refer pada nama structure tu. Silap. So, struct employee. Struct employee. Okay. Salah saya lah ni. Nampak tak? Walaupun saya lecturer awak, saya pun buat salah juga. So, jangan risau kalau awak pun buat salah. Kan? Cik Din pun buat salah. Salah lagi. Masukkan dalam ni. Sebab dia kata conflicting declaration. Kita tak boleh buat secara ni kot. Kita buat secara panjang kot. So, kita try yang dulu. Kalau tak boleh, maksudnya kena cara panjang lah. Okay, cara panjang. Hai, malasnya lah. Silap. Salary.
0, 1, 2, 4. Okay. Oh, sorry. String. Dia tak bagi. Dia tak bagi buat ni. String kena guna include. String kena guna string copy. Comma. Okay, ada beberapa benda yang saya kena terangkan. Kenapa tadi saya tak boleh buat macam ni? Kenapa saya tak boleh buat macam ni? Sebab ni kalau saya declare dan saya initialize dalam satu line. Masalahnya dalam coding saya ni, saya dah declare kat sini. Saya dah declare dia punya array. So maksudnya saya dah create. Bila saya dah create, saya hanya boleh tukar. Kalau saya buat juga teknik macam ni, kalau saya buat macam ni, dia akan jadi redeclaration. Saya declare semula. Tu yang keluar error tadi tu. So, yang ni panjang sikit lah cara dia. Kalau awak nak buat cara macam ni, boleh. Tapi nanti looping ni jangan buat lah. Kena print satu-satu lah. Kena print satu-satu. Tapi sebab saya nak guna looping, saya buat lah macam ni. Okay, then, oh yeah, data sama dengan 5. Integer, data. Okay. So, sepatutnya dia dah keluar macam ni lah. Okay. Kalau tak ada error, baru awak proceed. Nampak saya buat macam mana tadi? Saya buat yang tadi, lepas tu saya ada error kan. So, selagi saya tak solve that error, saya tak akan proceed next step. Nampak? Sebab tu, saya tak, sebab tu dalam programming sebenarnya, kita solve satu persatu, buat sikit-sikit. Jangan belasah buat semua. Nanti bila awak dah siap semua, baru awak compile, awak akan jumpa banyak error. Lagi pening. Okay. So next is kita scanf. Sandy. Menu. Okay, so kita kena declare kat sini. Integer. Menu. Alright. So kat sini kita nampak ni semua duduk dalam do while. Saya lupa nak.
Okay, ini semua duduk dalam do while. Okay. Do. Okay, so loop kat sini. Loop 1. Ya, looping do while ni. Alright. Okay. Try compile. Sekarang ni tak ada apa berlaku lah. Awak pilih 1, kedua ke ketiga, dia akan sentiasa looping lah. Okay. Kita tak buat apa-apa lagi. Okay. So kita stop dulu. Then baru kita buat ni lah. Switch case. So sama ada orang buat switch case ataupun nested if else pun boleh. Tapi saya prefer switch case lah. Switch. Menu. Case 1. Baik. Case 2. Break. Case 3. Break. Default ni maksudnya tak ada lain lah. Okay. Right. So default invalid printf je. Invalid selection. Semicolon. Okay, lepas tu log out yang nombor 3 kan. So nombor 3 ni kita buat. Saya tak buat kat sini kan. Buat je dah kat sini. Printf pula. Loop sama dengan ni untuk keluar lah. Yang ketiga ni. So kalau awak run 1 tak ada apa-apa, 2 tak ada apa-apa, 4 ke 5 ke dia akan bagi tahu lah invalid selection. Kalau 3 akan keluar. Okay, boleh. Boleh Alright. So tapi bila awak tengok tadi, dari segi function dah jadi lah, tapi dari segi output dia macam tak cantik kan. Sebab dia looping. So kita nak supaya dia bila dia looping, yang lama tu hilang. Okay. So cara dia adalah kita buatlah sistem clear screen dulu. Sekejap, macam mana sistem ni saya tak ajar. CLS clear screen. Okay, maksudnya awak pilih apa-apa pun, yang lama tu dia hilangkan dulu baru dia print yang baru. So tak nampak dia bertempa-tempa lah. Macam tadi kan dia bertempa-tempa, dia memanjang ke bawah kan. So tak cantik lah. Tapi invalid tak keluar pula kan. Masalah dia invalid ni. Invalid. Buat selepas ni lah. Try.
Kalau tak nanti invalid tak keluar. Dia masalah sistem clear screen ni. CLS ni maksudnya clear screen Dia masalah sistem clear screen ni, dia kadang-kadang dia akan menyebabkan awak punya apa yang awak perlu print tu dia akan clearkan juga. Macam saya buat tadi kan, invalid selection tu dia tak keluar. Sebenarnya dia keluar tapi lepas tu awak clear screen, awak padam, so dia macam tak ada. So bahayalah sistem clear screen ni. So ni optional lah, kalau nak buat boleh buat, tak nak buat tak apa. Okay. So next is kita punya case satu, iaitu paparkan papar. Papa pula ni, Papa Zola ke apa? Papa. Okay. So kita create new atau kita declare function void yang simple lah. Papar void. Lepas tu void tambah. Void juga. Okay. Ini paling mudah lah ni. Tambah. Cuma kita tak define, kita belum define lagi papa atau apa, tambah atau apa. Okay. Tu undefined. Jadi undefined. Sebab kita dah declare tapi kita tak define. So kat mana nak define? Di luar daripada loop void main ni. Ini function main dari sini sampai ke sini. So di luar daripada sini baru kita create new function. Jangan duduk dalam ni. Jangan declare dalam ni awak declare void. Salah lah. Okay. So untuk mengelakkan benda ni mengelirukan awak tekan ni. Tekan tolak ni. Hidekan dulu yang main ni. Sekejap. Tambah line dulu baru hide. Tambah lu baru hide. Hide tak boleh nak tambah line. Okay, void papar void. Okay, ni function untuk papar. Then inilah untuk tambah. Okay, so hide ni, so ada 3 function. Nampak? Satu struct, 3 function. Ni struct, ni function. Nak tengok apa dalam function tu, klik je lah ni. Okay. So tak ada error. Sebab kita dah define. Bukan kita dah define. Kita define tapi dalam definition ni kosong lagi. Ni, dalam definition ni kosong lagi kan. Tambah tak ada apa, papa tak ada apa kan. So setakat ni, ada soalan? Panjang kan coding dia? Okay, dekat papa tadi saya kata saya nak buat looping. So saya buat integer I. For, saya buatlah for je lah. I sama dengan kosong. I less than 10. I plus plus. Okay. Then saya print F. Saya nak buat list kan. Saya buat list. Persen D yang pertama adalah untuk numbering. Then persen S adalah untuk nama. Then kalau tengok dalam soalan dia, paparan dia adalah ni Ali slash RM berapa kan. Okay. Then ada slash, ada RM. Lepas tu persen 0.2F. Kenapa 0.2? Sebab
saya nak 2 tempat perpuluhan saja. Okay. So kat sini kita akan buat I plus 1. Ini untuk dia punya running number. Lepas tu E I name, then EI dot distillery. Dah. Okay. So kalau saya run, kita dah ada data. So kalau saya paparkan maklumat, dia akan keluar macam ni. Oh, sorry. Saya lupa /n. Okay. So dia akan keluar macam ni lah. Okay. Ali, Abu, Ahmad, Ben dengan Chong. Okay. Nampak ni. 6, apa ni? 6, 7, 8, 9, 10 ni tak ada lagi. Tapi dia still paparkan. Ni nanti saya akan tunjuklah macam mana kita nak buang ini selagi kita tak paparkan. Sekejap lagi lah. Tak penting pun. Benda ni dah function lah. Okay. Okay. Sebab tadi kita dah buat sistem clear screen kan. Satu lagi adalah kalau kita tak nak clear screen ataupun kalau kita nak clear screen tapi sebelum kita clear screen tu kita nak tunjukkan dulu data yang sedia ada. So kita boleh guna pause. Sistem pause. Banyak sebenarnya tapi yang kita boleh guna yang berkaitan dengan kita tu je lah. Invalid selection. Okay. Okay, sistem pause lah. Okay, tapi ni tadi bila dia keluar, dia tak ada header dia kan. Header dia tak ada. So untuk mencantikkan lagi, buatlah header printf di luar di luar daripada looping. Okay, saya buat /t. So kalau /t kat sini kena /t jugalah. Type semicolon. Okay. Allah. /n. Okay. Nampak cantik sikit lah. Tapi still tak cantik sebab nombor 6, 7, 8, 9, 10 ni tak ada lagi kan. Kan dia tak ada lagi kan. So macam mana kita nak dia hanya paparkan apa yang ada je. Yang tak ada jangan paparkan. So kita kena adjust kat sini lah. Kita kena adjust kat sini. Sekarang ni data kita ada 5 saja. Okay, ada 5 saja. So kita tak nak dia paparkan data yang ke 6, 7, 8, 9, 10 tu. So kita buatlah ni sama dengan data. Data tadi berapa? 5 sekarang. Okay. So dia akan paparkan sampai setakat mana yang ada je lah. Okay. Boleh nampak? Okay. Tambah pula. Okay, tambah ni kita macam saya cakap tadi nak tambah satu persatu tapi kita nak check dulu adakah data tu dah maksimum. So kita if dulu. If data less than 10
Baru kita buat semua ni lah. Else printf data already full. Okay. So kalau data belum full, maksudnya kurang daripada 10 lah. Maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak termasuk 10. Kenapa sampai 9 je? Sebab data kita start dengan kosong. Okay. So sekarang kita nak ni enter employee name dengan enter employee apa name dengan name salary ni. Name dengan salary. Nampak saya apa yang saya buat adalah saya refer balik pada flowchart saya. So that's why saya buat sebelah-sebelah. Bila saya buat coding, saya tengok flowchart. So macam awak nanti, awak flowchart tu awak tulis atas kertas. Tak perlu buat dalam Word. Sebab buat dalam Word lagi lambat. So tulis atas kertas je. Okay. So printf dulu. Enter employee name. Okay. Sebabkan name ni adalah kita nak buat senang, so kita guna scan F lah. Awak nak guna get S pun boleh juga. Tahu kan apa beza dia? Salary percent F Dan bawah ni data plus. Maksudnya next key in data dia akan masukkan yang data yang seterusnya. Kalau tak dia akan override data yang sama je sampai bila lah, sampai awak habis lah. Sampai maksimum lah kat sini. Okay. Compile. Kita paparkan dulu data yang sedia ada. Okay, ada 5 orang. Yang katakan saya nak tambah yang kedua. Employee name yang baru katakan Din. Din gaji RM10,000 lah. Jauh sangat ni. Orang tu pun 600 lah. RM10,000 lantak dia. RM10,000. 50%. 50%. Okay. Bila tengok balik. Keluarlah orang yang ke-6. Tapi orang ke-7, 8, 9, 10 tak keluar lagi. Sebab kita punya Allahuakbar. Kita punya ni tadi. Kita punya papar data ni. Ni 4 ni daripada sampai data. Sekarang ni data kita dah naik ke 6. Tadi 5 kan, data 5. Bila saya tambah 1, data jadi 6. So bila kita papar balik ke sini, bila kita display balik, dia akan looping sampai yang ke-6. Maksimum lah tu. Okay. Katakan saya masukkan lagi data baru. Gaji RM20,021. RM20,210. Baru betul. 10%. Okay. Bila saya view balik, dia akan tunjuk lah. Ni sebab, okay, ni kenapa ni terlajak. Sebab nama ni lebih panjang daripada nama yang lain-lain. So dia terlajak lah. Ni masalah kalau guna tab lah. Okay. So apa jadi kalau saya stop. Dan saya run balik. Data yang saya baru tambah tu hilang lah. Tak ada lah. Data Din dengan data Muhyiddin tu tak ada lah. Kalau saya paparkan tak ada. So dia reset balik. Faham eh?
So habis berapa jam saya buat ni? Sejam, 2 jam. Kalau start pukul berapa tadi ya? 3 suku lah. Sejam setengah juga. 3 lebih kan tadi. Ni 4.40. Sejam setengah jugalah untuk saya siapkan ni. Okay. Untuk you guys, kalau tak salah saya, test awak test awak jam berapa jam 2 jam 3 jam. Kita tengok balik. 3 3 jam AIF practical test 20% 2 jam. 2 jam satu ni. Okay. So agak tight jugalah. Agak, kalau awak tak ada idea memang burn lah. Bukan burn lah, maksudnya awak pening kepala. So yang ni tolong buat. Okay, coding ni saya tak bagi lagi. Awak boleh tengok. Flowchart ni nanti saya share. Okay. Dengan soalan ni. Soalan ni pun saya share. Okay. So kelas A saya akan tunjuk question 1. Kelas B saya tunjuk question 2. Nanti hari Khamis. Question 3 dengan 4 ni nanti saya tunjuk dalam kelas gabungan hari Khamis lah. Okay, boleh? Kalau kelas B tu kelas hari Khamis kan? Apalah baru nak masuk Khamis. tapi kita orang dekat. Kelas B hari Khamis pagi. Lepas tu kelas gabung pukul 10 kan. 10.30 kan. 10.30 lah. 10.30 sampai 12.30 kan. So lebih kurang macam tu lah. Okay, boleh? Ada soalan? Sebab tu saya nak buat sesi live supaya saya tak ada lah sibuk nak tanya ada soalan. Bukan ada soalan pun. Kalau ada soalan pun Hanan je ada soalan. Orang lain okey. Orang lain cool je. Alah. Benda ni simple je lah Cik Din. Tak payah tanya kita orang nak tahu lah. Kan nak join juga hari Khamis ni boleh tak ke? Untuk kelas B. Kelas B bukan korang ada kelas ke pagi tu? Ada tapi jadi buat. Apa dia? Cancel. Boleh je join. Tak ada hal lah. Kalau saya rajin. Kalau jadi saya punya setting live tu saya buat live je. Sebab tak ada soalan kan. Kalau ada soalan pun type je lah. Ni dekat chatting tu. Susah-susah saya buat FB live je. Settle. Tapi FB live nak set up FB live untuk share screen apa semua tu leceh jugalah sebenarnya. Okay. So kalau tak ada soalan saya rasa setakat tu saja untuk petang ni. Terima kasih. Ditutup dengan suratul Asr dan tasbih parah. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik.